Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk kepada 6.4, iaitu peningkatan tamadun Rom, tamadun Yunani dan Rom. Okey, sebelum ni kita telah bincangkan tentang tamadun Yunani ya. Seperti mana yang kamu tengok dalam buku teks, kita bincang banyak terarah kepada tamadun Yunani ni terarah kepada uh, pemerintahan ya, sistem pemerintahan dan pentadbiran ya, yang berasaskan kepada demokrasi, iaitu pemimpin tu dipilih oleh rakyat lah melalui undian. Okey. Dan manakala tamadun Rom pula, tamadun Rom ni adalah terkenal dengan seni bina. Okey, jadi hari ini kita masuk kepada faktor-faktor. Okey, hari ini kita masuk kepada faktor-faktor kemajuan. Okey, faktor-faktor kemajuan seni bina Rom. Yang mana kita tahu sebelum ni, okey, kalau melalui pembacaan kamu buka buku teks muka surat 127, 28, 29 telah membincangkan tentang seni bina yang terdapat dalam tamadun Rom itu, iaitu yang pertama adalah Colosseum. Okey, Colosseum ni adalah stadium yang besar lah ya. Stadium besar macam seolah-olah stadium lah ya, yang menganjurkan tentang persembahan seni dan juga pertandingan gladiator. Yang kedua ada Pantheon, iaitu tempat penyembahan dewa-dewi. Dan yang ketiga ada Aqueduct, iaitu sistem saliran yang membekalkan air kepada warga kota tamadun Rom. Dan yang keempat adanya amphitheater. Amphitheater ni adalah mini Colosseum, maksudnya stadium yang lebih kecil yang boleh boleh menempatkan boleh dihuni ataupun dihadiri oleh lebih kurang tak sampai dalam 20,000, ada kecil sikit. Kalau Colosseum tu dia boleh menempatkan 50,000 peserta ataupun orang pada satu-satu masa. Okey, jadi amphitheater ni adalah Colosseum mini, maksudnya stadium yang lebih kecil lah. Juga menganjurkan tentang persembahan seni dan juga pertandingan gladiator. Gladiator ni adalah pahlawan-pahlawan lah yang terhebat dalam tamadun Rom dan juga tamadun-tamadun lain yang ditempatkan di situ lah. Okey, kita masuk kepada faktor-faktor kemajuan seni bina tamadun Rom. Apa faktor yang menyebabkan kemajuan dalam tamadun Rom, seni bina dalam tamadun, khususnya lah seni bina dalam tamadun Rom tu? Ada lebih kurang 7 lah yang dinyatakan dalam modul yang saya berikan kepada kamu semua lah. Okay, kalau tengok modul tu, yang modul sejarah tu, muka surat 83. Okay, kamu tengok kat situ muka surat 83 sambil saya berbincang ni, maksudnya sambil kamu menulis jawapannya lah. Okey, apakah faktor-faktor kemajuan seni bina tamadun Rom? Apa faktor kemajuan dia? Yang pertama adalah disebabkan oleh kemajuan pendidikan. Maksudnya kemajuan pendidikan yang terdapat dalam tamadun Rom itu menyebabkan kepada salah satu faktornya kemajuan seni bina dalam tamadun Rom. Maksudnya dari aspek pendidikan diterapkan dengan baik dalam pemerintahan tamadun Rom. Okey, yang kedua adalah dikatakan sebagai dasar pemerintahan itu sendiri. Faktor-faktor ni mudah je untuk kamu faham lah. Kita ambil yang simple-simple, saya terangkan secara ringkas sahaja. Okey, yang kedua adalah dasar pemerintahan. Dasar pemerintahan yang dibawa oleh pemerintah-pemerintah penakluk tamadun Rom pada ketika itu. Maksudnya daripada sebelum Masihi hinggalah selepas Masihi, zaman Pax Romana, zaman kegebilangan tu. Maksudnya dia pemerintahan inilah yang menerapkan, dasar pemerintahan yang menerapkan di dalam tamadun Rom tu yang menyebabkan berlakunya kemajuan dalam seni bina Rom. Maksudnya kalau pemerintah tu bagus, hasilnya pun bagus lah. Kalau kata pemerintah tu terlibat dengan rasuah ke dan sebagainya, hancurlah sebuah kerajaan. Maksudnya pemerintah tu memainkan peranan yang penting dalam kemajuan. Okey, yang ketiga adalah buruh yang ramai. Buruh yang ramai ini adalah salah satu faktor penyumbang kepada kemajuan seni bina tamadun. Kita tahu bahawa buruh
ataupun tenaga buruh ni, tenaga orang yang diguna pakai dalam apa-apa sahaja yang dalam menghasilkan seni bina dan sebagainya, itu adalah penyumbang kepada kemajuan seni bina. Tanpa adanya tenaga buruh yang ramai, tak mungkin akan ada kemajuan dalam seni bina dan sebagainya. Maksudnya tenaga yang ramai, hasilnya yang bagus, dapat mengeluarkan lebih banyak produktiviti dan sebagainya lah. Okay. Yang seterusnya adalah sumber alam. Okey, sumber alam ni adalah sumber yang terdapat dalam Tamadun Rom itu sendiri. Kalau kita tengok dia Tamadun Rom terletak di mana? Di Lembah Latium, berhampiran dengan Sungai Tiber ke Tiber. Maksudnya di situ pun dah ada kawasan yang strategik, kawasan yang subur dan sebagainya untuk kegiatan pertanian. Ada sungai ni adalah satu pengangkutan dulu kalau masa dulu ni popularnya pengangkutan laut lah maksudnya dapat bergerak dari satu tempat dan lain. Maksudnya itu memberikan kelebihan kepada Tamadun Rom itu sendiri. Dan yang seterusnya, yang kelima adalah sumber keuangan yang mencukupi. Keuangan melalui dasar pemerintahan yang baik dan bagus pada Tamadun Rom ini menyebabkan mereka mempunyai sumber keuangan yang mencukupi, dasar perluasan kuasa dan sebagainya, memperoleh harta yang banyak dan sebagainya. Itu adalah punca keuangan yang kukuh yang menyebabkan berlakunya kemajuan dalam seni bina. Seterusnya adalah kemajuan dalam seni bina. Kemajuan dalam seni bina yang dibina pada tamadun Eropah ni, tamadun Rom tamadun Rom ni contohnya berkaitan dengan Colosseum, amphitheater, aqueduct dan sebagainya. Semua ini juga turut menyumbang kepada kemajuan seni bina tamadun Rom. Tak dapat dinafikan lagi lah kepakaran mereka dan tamadun Rom, kepakaran dalam seni bina tu menyebabkan berlakunya kemajuan. Dan yang terakhir adalah kemajuan teknologi. Maksudnya teknologi yang terdapat dalam tamadun Rom ini juga menyumbang kepada kemajuan tamadun Rom dari aspek seni bina. Maksudnya yang inilah yang